Okey, untuk situasi yang pertama, dari satu titik tetap, bentuknya adalah bentuk bulatan. Dan bulatan tersebut berpusat di titik tetap tersebut. Okey, apa maksudnya kat sini? Okey, dari satu titik tetap ni, dia bagi satu titik je. Bukannya ada dua titik, bukan tiga titik. Satu titik. Dari titik P, dari titik Q, dari titik R. Okey. Jadi kalau awak nampak kat gambar ni pun ada satu titik saja. Dan bentuknya adalah bentuk bulatan. Macam mana nak buat bentuk bulatan tersebut? Letakkan jangka lukis ni, yang jarum ni pada titik tersebut. Dan lukiskan bulatan. Dan ini dilabelkan sebagai locus. Okey. Ini contoh. Okey, contoh yang pertama. Locus bagi titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari titik A. Okey. Yang awak kena tengok mula-mula adalah dari. Dari siapa? Ni yang pertama, tengok dulu. Dari titik A. Okey, ada berapa titik kat sini? Ada satu titik. Ingat, satu titik bentuknya adalah bentuk bulatan. Ingat tu Okey, daripada satu titik, kemudian berapa jarak dia? Yang tu yang kedua, kita tengok pula berapa jarak dia. Yang ni yang kedua kita tengok. Yang kedua adalah 4 cm. Jadi awak kena ukur 4 cm. Dan yang ketiga, apakah nama locus tersebut? Barulah kita tengok kat bahagian atas ni. Locus titik apa? Titik P. Yang ni yang ketiga. Macam tu cara kita nak cari keyword dalam soalan Okey, kemudian awak ambil jangka lukis, ambil pembaris, ukur 4 cm. Bukan dari sini, saya tak ukur dari sini sebab nanti pembaris awak bergerak kan. Jadi saya ambil daripada kosong ni. Ukur 4 cm. Okey, macam tu Dan labelkan ini sebagai locus apa? Locus P. Okey, macam ni contoh dia. Okey, ada lagi satu situasi soalan untuk soalan macam ni. Locus bagi titik P dengan keadaan PA sama dengan AB. Okey, yang ni dia tak nyatakan jarak. Dia tak nyatakan dari titik apa semua kan. Tapi hanya dinyatakan PA sama dengan AB. Bila dinyatakan macam ni, awak tengok locus apa? Locus bagi titik P. Ada tak titik P kat sini? Ada kan? Okay, kita buang. Kemudian A sama dengan AB. Okey, sekarang ni titik yang diulang dua kali adalah titik A. Okey. P ni bergerak di mana daripada titik A ni ke P ni pun bersamaan dengan daripada titik A ke titik B. Maksudnya jarak dia adalah sama. Kalau macam ni, maksudnya ni adalah satu titik. Okey, daripada satu titik ni, awak akan bentuk bulatan di mana jarak bulatan tu adalah bersamaan dengan AB. Yang ni adalah jarak. Jarak. Ini adalah daripada titik A. Letakkan jarum pada A ni sebab pusat bulatan kita adalah pada titik A. Kemudian letakkan pensel pada B. Ni awak pusing. Inilah bentuk bulatan ni. Ni contoh dia. Okey. Bukan pada titik B tau. Kenapa bukan pada titik B? Sebab B dinyatakan kat sini satu kali je. Ini sama dengan macam P ni. Di mana A dinyatakan dua kali. Jadi A adalah titik dia. Adalah satu titik dia. Yang titik yang menjadi pusat bulatan dia. AB ni pula adalah jarak dia. Apa nama locus dia? Locus dia adalah locus P. Dan labelkan. Jangan lupa labelkan
Locus P. Kena labelkan. Sebab kita nak tahu. Kalau ada banyak-banyak gambar nanti, nanti awak tak tahu mana satu locus dia. Kalau sebab tu awak kena praktis labelkan locus lepas awak lukis. Kedua. Locus jenis yang kedua adalah dari dua titik tetap. Okey. Oh sorry. Dua titik tetap. Di mana bentuk dia adalah pembahagi dua sama serenjang. Apa maksudnya ni? Dua sama serenjang. Awak dah belajar form 1 dulu. Okey, dari dua titik tetap. Ada titik A dan ada titik B. Pembahagi dua sama serenjang maksudnya. Okay, awak dah buka jangka lukis ni. Berapa jarak ni? Kalau boleh lebih daripada sama ataupun lebih pada titik A tu. Ataupun kurang sikit pun tak apa. Jangan kurang separuh Jangan separuh sangat. Okey, macam ni lah contohnya. Okey. Kalau saya suka lagi sama lah. Okay, tandakan atas, tandakan bawah. Tengok jangka lukis ni saya tak ubah. Lepas tu saya letak pada titik A. Tandakan atas, tandakan bawah. Okey. Jadi awak akan nampak ada dua bahagian X ni. Okay, nampak tak? Okay, nampak kan? Okey, kemudian ambil pembaris, ambil pensel, sambungkan yang bahagian bersilang ni. Bukan bersilang, yang bersilang ni. Okey, bersilang ni. Okay, sambungkan. Ini dinamakan sebagai pembahagi dua sama serenjang. Di mana dia membahagi dua garisan tersebut. Kalau contohnya garisan ni 4 cm, dia bahagi dua. Jadi sebelah sini 2 cm, sebelah sini pun 2 cm. Okey. Inilah dinamakan sebagai locus dia. Okey, maksudnya 2 titik lah. 2 titik macam awam elastik kan. Bergerak di tengah-tengah. Macam itulah. Okey, apa soalan dia? Contoh soalan dia. Okey, yang pertama, locus bagi titik Q yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik B dan C. Bila dikatakan macam ni, titik B dan titik C. Dari siapa? Dari titik B dan titik C. Tengok dari. Yang pertama. Keyword yang pertama, kita tengok dari titik B dan titik C. Maksudnya apa kat sini? Dah ada dua titik. Okay, jaraknya sentiasa sama. Maksudnya ini pembahagi dua sama serenjang. Okey, jaraknya sentiasa sama. Tak ada ukuran kat sini diberikan. Yang awak tahu, awak kena lukis pembahagi dua sama serenjang. Dan apakah nama locus tersebut? Nama locus tersebut adalah locus Q. Yang ni yang ketiga yang awak kena tahu. Yang pertama, jaraknya sentiasa sama. Yang ni pembahagi dua sama serenjang. Dan nama locus tersebut adalah locus Q. Okey, macam nak lukis sama seperti tadi. Dari titik B. Nak buat lebih pun buat apa. Nak buat kurang pun tak apa. Okey. Yang sama ataupun lebih. Okey, macam ni. Atas, kiri. Kanan. Untuk B pula. Nampak tak? Okey. Titik C pula. Kiri. Kanan. Okey, daripada sini awak sambungkan locus dia. Okey. Dan alamakan locus dia. Ini adalah locus Q. Okey. Dapatlah markah kat sini dah. Satu markah. Okey, satu lagi contoh. Lebih kurang sama juga. Situasi maksudnya dia adalah pembagi dua sama serenjang. Tetapi soalan dia agak berbeza. Okey. Locus bagi titik Q dengan keadaan QB sama dengan QC. Lebih kurang sama dengan soalan yang contoh yang pertama, contoh yang untuk satu titik tadi. Okey, sekarang ni kita tengok. Locus bagi titik Q dengan keadaan QB sama dengan QC. Okey, kita buang apa huruf yang sama kat sini? Bukan huruf sama, sorry. Apa nama locus tadi? Locus titik Q. Okey, titik Q ni. Q ni kita buang sebab ni nama locus. Dan sekarang ni awak tengok. Apa keadaannya? Keadaannya adalah satu titik dan tiada huruf yang sama. Kalau tadi tu ada huruf yang sama. Tapi yang ni tiada huruf yang sama. Macam ni contoh dia kan. PA sama dengan PB. AB.
Lepas tu P sekali saja kita dah buang. Kemudian ada titik A 2 kali kat sini kan. Berbeza dengan ni, Q disebut 2 kali. Okey, kita kena buang sebab ni adalah locus Dan B, C 1 titik, 1 titik. Maksudnya sekarang ni ada 2 titik. Okey. Yang ni maksudnya ada 2 titik. Okey, dengan keadaan QB sama QC, okey ni jaraknya maksudnya ni adalah pembahagi dua sama serenjang dia. Dan nama locus dia adalah locus Q. Okey, diberi titik B dan C kat sini. Okay, boleh nampak Sama juga seperti tadi. Lukiskan atas, bawah. Jangan ubah jangka lukis ni. Atas dan bawah. Okey, kemudian sambungkan. Yang bersilang tadi awak sambungkan. Dan inilah dinamakan sebagai locus Q. Okey. Okay, boleh faham tak ni? Harap semua boleh faham Kepada situasi yang ketiga pula. Kalau situasi ketiga ni, dari satu garis lurus. Yang akan menghasilkan garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Ini contohnya macam jalan raya. Itulah kan, nampak garis yang selari, maksudnya ada garis selari kat sebelah sini juga. Okey, dari satu garis lurus AB, garis lurus AC, garis lurus BC. Ini contohnya. Okey, dan dia akan nyatakan jarak. Contohnya 2 cm daripada garis lurus tersebut. Okay, contohnya saya lukislah berapa cm. Kena 4 cm. 4 cm. Okey, lukiskan. Ini jadi garis yang selari dengan dia. Nak guna jangka lukis pun boleh. Nak guna pembaris ukur, guna pembaris pun boleh. Kalau guna jangka lukis, awak dah ukur. Ini contohnya, saya ukur 4 cm Okey, ukur 4 cm. Ni contohnya. Lukis ni. Awak tengok ni Okey. Saya lukis 2 lengkok dia kan. Kalau awak nak sambungkan, awak sambungkan pada puncak dia tu, awak sambungkan. Tu 4 cm dia. Okey. Ada 2 cara lah. Kalau selalunya awak boleh gunakan pembaris. Kalau awak mahir gunakan jangka lukis, gunakan jangka lukis. Dua-dua boleh guna. Okey, kita tengok soalan ni pula. Contoh soalan dia. Lokus bagi titik R yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm dari garis lurus AB. Okey. Dari apa? Dari garis lurus AB. Keyword keyword yang pertama dari garis lurus AB. Okey, yang ni yang pertama. Kita tahu kalau pada dari garis lurus dia mesti garis yang selari. Sentiasa berapa cm? Sentiasa 3 cm. Yang ni yang kedua, ni adalah jarak dia. Dan apakah nama lokus dia? Lokus dia adalah lokus R. Yang ni adalah yang ketiga. Okey, jadi sekarang ni apa kita kena buat? Awak boleh ambil pembaris, awak boleh ambil pensel dan ukur 3 cm. Pastikan tegak bukan sengit-sengit macam ni. Tapi 3 ni, garisan 3 ni memang terkena terus pada garisan lurus ni. Okey, dah dapat ni. Okay, lukiskan. Sebab tu kadang-kadang kita galakkan menggunakan jangka lukis supaya awak tak tersasar lah dalam mengukur. Kadang-kadang pelajar buat macam ni, sengit-sengit macam ni, ada sengit macam ni. Takut macam tu je lah, ukuran awak tak tepat nanti. Sebab tu digalakkan menggunakan jangka lukis. Tapi kalau gunakan pembaris, pastikan awak buat tegak-tegak macam ni. Nampak tak? 3 ni kan memang terkena terus pada garisan ni. So, ini adalah lokus dia. Apa nama lokus dia? Lokus dia adalah lokus R. Dan jarak ni adalah berapa cm tadi? Ya, 3 cm. Okey. Yang ni pula. Yang ni adalah situasi yang keberapa? Yang ni adalah situasi yang keempat. Berjarak sama dari 2 garis lurus. Tadi 1 garis lurus, sekarang ni 2 garis lurus. Diberi 2 garis lurus. Awak nampak gambar ni ada 2 garis lurus.
Okey, macam jalan raya juga. Tadi dah jadi satu jalan raya. Tadi satu garis lurus diberi. Awak lukis garis lurus bawah ni kan. Tapi sekarang ni diberi dua garis lurus. Di mana garisan locus tu bergerak. Locus tu akan bergerak di tengah-tengah ni. Macam garisan jalan raya tu lah kan. Ada garisan yang bergerak di tengah-tengah ni. Okey, awak tengok explanation dia. Pembentuk dia adalah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah. Maksudnya dia bergerak di tengah-tengah tersebut. Garis tersebut. Okey, macam-macam kaedah awak boleh buat. Awak boleh buat pembahagi dua sama serenjang ataupun awak boleh gunakan pembahagian yang ini senang lah. Awak ukur berapa cm. Ini contohnya 4 cm. 4 bahagi 2 sama dengan 2. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okey, ukur pun guna pembahagian pun biar tegak. Okey, kemudian lukiskanlah locus kat sini. Inilah locus dia. Okey. Ini adalah locus. Okey, di mana garisan tu bergerak di tengah-tengah ni. Okey, contoh soalan. Okey. Locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan berjarak sama dari garis AD dan BC. AD dan BC. Ni ada dua garis lurus. Okey. Dua garis lurus. Okey, situasi tadi tu lurus. Lurus pula. Dan berjarak sama. Berjarak sama maksudnya dia bahagi dua lah. Benda tu bila berjarak sama maksudnya dia membahagi dua. Apa nama locus? Locusnya adalah locus X. Okey. Jadi jangan lupa labelkan locus X. Ingat kita bila kita settle buat satu-satu tengok. Okey, yang pertama AD dan BC. Daripada bawah naik ke atas. AD dan BC maksudnya garis tu bergerak di tengah-tengah. Kalau petak lagi senang lah. Kalau awak nak tengok berapa petak. Kalau contohnya kalau 4 petak bahagi 2 lah. Maksudnya 2 petak, 2 petak. Macam ni awak ukur lah. Ni 6 cm pula. 6 cm maksud 6 bahagi 2 sama dengan 3. 6 cm. 3. Okey, lukiskan. Dan apa nama locus dia? Dah jarak sama kan? Kalau awak ukur ni pun sebelah sini 3 cm. Sebelah sini pun 3 cm. Okey. Dah okey. Okey, locus dia adalah locus X. Okey, dah labelkan locus X. Dan akhir sekali, dua garis lurus yang bersilang. Okey, ini situasi yang ke-5. Ada banyak situasi lagi kan? Okey, yang akhir sekali ni. Dua garis lurus yang bersilang. Iaitu ia menjadi pembahagi dua sama sudut. Okey, ni garis lurus. Satu garis lurus, dua garis lurus. Dia bersilang. Apa kita kena buat? Kita kena buat pembahagi dua sama sudut. Okey, macam mana cara dia? Sama juga seperti yang tadi tu. Tapi yang ni, awak letak jangka lukis pada tempat yang bersilang. Tempat yang bersilang kat sini. Lukiskan lengkuk. Okey, saya tak ubah. Tempat yang bersilang kat sini. Yang pertama letak kat sini. Okey, kemudian sini pula. Okey, ada bersilang kat sini. Bersilang kat sini. Jadi, awak sambungkan tempat yang garis bersilang tu ke tempat ke lengkuk yang bersilang ni. Ini dinamakan sebagai locus. Okey, ini dinamakan sebagai locus. Locus bagi titik C yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan QR yang pada huruf Q kat sini. Okay, kadang-kadang ada juga soalan, dia tak bagi tahu dia bersilang, tak ada huruf yang sama. Tapi tengok garisan tu bersilang. Yang tu kena hati-hati. Sebab tu saya kata, kena tengok gambar dulu. PQ dan QR. Okey, dekat sini. Dia bersilang kat Q ni. Jadi, kalau dia bersilang, jadi awak kena lukiskan pembahagi dua sama sudut. Okey, lukis lengkuk. Ni kaedah saya kata senyum. Yang ni mula senyum dulu. Dari hidung kita senyum. Okey, kemudian cari kat mana dagu dia. Okey, dah jumpa dagu dia, kita sambungkan.
Okey. Ingat tak kaedah yang saya bagi tahu awal-awal tadi tu? Yang mula-mula apa kita kena tengok? Dari garis PQ dan QR. Okey, macam tadi juga nampak macam garis garis lari tapi bukan. Tapi ini adalah garis yang bersilang. Okey, yang ni yang pertama kita tengok ada dua garis lurus kan? Nak tahu dia bersilang ke tak? Tengok pada gambar tu. Okey, tengok pada gambar. Ya. Lepas tu bawa buat catat bersilang. Okey, bila dah bersilang, tengok jarak dia pula. Jaraknya sentiasa sama. Okey, yang kedua. Yang ketiga, apa nama locus dia? Locus dia namanya adalah locus C. Baru awak labelkan sebagai locus C. Yang ni yang pertama keyword yang pertama, tengok dulu garis lurus tu, tengok jarak dia dan apa nama locus dia. Okey, tengok contoh yang ketiga. Dua, yang seterusnya, sorry. Okey, locus titik C dengan keadaan sudut CQP sama dengan sudut CQR. Okey, yang ni. Yang ni soalan ni pun ada keluar juga contohnya macam ni lah, contoh soalan. Yang ni kena hati-hati juga. Okey, tengok nama locus dia. Locus dia adalah locus C. Locus dia adalah locus C. Ada tak huruf C kat sini? Ada nampak dua huruf kan? Okey, kita buang huruf tersebut. Okey, kemudian ada QP dan QR. Okey, kalau macam ni awak nampak ada dua macam ni. Kita belajar tadi. Ni ada dua garis lurus lah kan? Dua garis lurus. Dua garis lurus. Tengok. QP dan QR. Di mana garis lurus ni bersilang pada titik Q. Okey, kemudian keadaan jaraknya macam mana? Okey, keadaan jaraknya ni lah. Dia mesti keadaan jarak dia mesti adalah sama. Di mana dia membahagi dua ni. Apa nama locus dia? Locus dia adalah locus C. Jangan lupa nanti labelkan locus C tersebut. Okey. Jadi awak lukiskan pembahagi dua sama sudut ni. Dan sambungkan. Yang ni. Ini dipanggil sebagai locus C. Kalau tengok situasi nombor 2, nombor 4, nombor 5. Okey. Nombor 5 ni bergerak di tengah-tengah. Dia bahagi dua. Di situasi keempat, diberi dua garis lurus, dia bergerak di tengah-tengah juga. Situasi yang kedua, diberi dua titik, dia bergerak di tengah-tengah juga. Benda ni bergerak di tengah-tengah. Macam main elastik lah. Main elastik kan. Main arrow ke, main manah ke. Yang tu pun bergerak di tengah-tengah untuk locus dia. Okey, macam ni macam main panah lah kan. Main memanah, cakap memanah lah. Yang ni bergerak tengah-tengah. Yang ni pun sama juga. Jalan raya bergerak di tengah ni. Macam ni pun macam main elastik lah. Okay? Daripada dua titik bergerak tengah. Bergerak tengah. Untuk situasi 1 dan 3. 1 dan 3 dia pula. Yang ni berjarak sama. Dan satu titik ni bentuk bulatan. Yang ni ingat je. Kipas angin tu. Dari titik A dari titik B. Satu titik. Awak nampak satu titik. Terus ingat ini adalah bentuk bulatan. Okey. Dan ni pula garis lurus dia bukan bergerak tengah-tengah. Tapi bergerak selari. Ini pun bergerak. Sama dengan dari titik A. Sama titik A. Yang ni pula bergerak selari. Ni pun bergerak sama juga. Sama jarak dia. Okey. Yang ni saja berkenaan dengan locus. Jikalau awak boleh faham keyword semua. Jikalau awak ingat semua ni. Yang pertamanya ni, ingat tengok pada apa daripada mana. Yang kedua, tengok berapa jarak dia dan apa nama locus dia. 3 perkara yang awak kena tengok setiap kali awak jawab soalan ni. Bukannya tengok daripada atas ke bawah, tapi daripada bawah ke atas. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.